Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat ke Pesta Seni Perancis Brunei. Pameran mengenai peranan Islam di Oman akan memantapkan lagi hubungan kerjasama antara Brunei Darussalam dengan Kesultanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kembali dalam program mingguan Sorotan Berita. Baiklah Auda, seperti biasa Sorotan Berita akan membawa Auda untuk mengimbas kembali beberapa acara yang diadakan sepanjang minggu ini. Kami mulakan bahan Sorotan Berita minggu ini dengan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berangkat ke Pesta Seni Perancis Brunei. Hari terbuka yang diadakan oleh Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah menjadi platform bagi para pelajar sekolah Arab untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat pra-universiti dengan memilih jurusan-jurusan yang bersesuaian. Juga dimuatkan, 26 kertas kerja dibentangkan semasa persidangan kepintaran perkomputeran dalam sistem maklumat kali kedua. Ikuti laporannya bersama Ahmad Nurul Airirani. Jurusan dan mata pelajaran serta peluang-peluang tawaran beasiswa bagi lepasan sijil tinggi pelajaran agama Brunei diketengahkan semasa Hari Terbuka Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah Sabtu lalu. Pelancaran Hari Terbuka disempurnakan oleh Dayang Hajijah binti Haji Mokhtar, pemangku pengarah pengajian Islam. Hari Terbuka sekolah ini menjadi platform bagi para pelajar sekolah Arab untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat pra-universiti dengan memilih jurusan-jurusan yang bersesuaian. Selain mengetengahkan jurusan dan mata pelajaran yang ditawarkan, sejarah dan pencapaian para pelajarnya turut dipamerkan. Antara yang menyaksikan pameran, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bersempena dengan hari terbuka ini, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah menerbitkan buku ristaan 50 tahun yang mengandungi ristaan penubuhannya. Berbagai aktiviti juga diadakan, termasuk lawatan sekitar kawasan sekolah, kuis dan mini bazar. Di majlis ini, projek usahawan muda pelajar asrama Syakirin juga dilancarkan. Pendedahan kepada pelajar-pelajar yang akan memasuki sekolah ini, sama ada mereka akan menjurus ke aliran atau ke jurusan Arab. Dalam lanskap pendidikan sejagat hari ini, terdapat penekanan yang bertambah tentang pendidikan dan penyelidikan pelbagai disiplin, terutama yang melibatkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Justru peralihan dari disiplin tradisi kepada bidang pelbagai disiplin adalah disebabkan keperluan bagi mengembangkan persaingan dalam inovasi melalui pendidikan dan penyelidikan STEM bagi abad ke-21. Berucap semasa persidangan kepintaran komputeran dalam sistem maklumat kali kedua, Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan menggariskan, sejak teknik kecerdasan komputeran digunakan dengan inspirasi dari alam semula jadi, ia dapat digunakan sebagai salah satu alat penting bagi pendidikan dan penyelidikan pelbagai disiplin. Dr. Awang Haji Junaidi bin Haji Abdul Rahman juga berkata, matlamat kepintaran komputeran ditekankan dalam memahami sistem kompleks dan mereka sistem proaktif yang dapat digunapakai
dalam persekitaran tidak menentu dan dinamik. Di persidangan ini, pameran poster juga diadakan dengan tema memperbaiki kualiti kehidupan melalui kesaling hubungan. 26 kertas kerja dibentangkan semasa persidangan selama 3 hari ini. Pesta Seni Perancis Brunei meningkatkan lagi hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan Perancis melalui penglibatan penggiat seni kedua-dua buah negara. Pesta yang berlangsung selama seminggu itu menutup tirainya di Rotunda Empire Hotel and Country Club. Berangkat ke majlis tersebut Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman. Berangkat sama Paduka Ananda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah. Puan Yang Terutama Lon Fogren, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini, dalam sembah alu-aluan menyembahkan Pesta Anjuran Alliance Perancis di Brunei, antara lain meningkatkan lagi hubungan kedua buah negara yang sudah sekian lama terjalin. Penglibatan artis-artis yang menjayakan pesta ini merapatkan lagi kerjasama, toleransi dan kedamaian antara kedua buah negara. Di majlis ini, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan menyaksikan persembahan solo piano Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madahul Bolkiah juga berkenan mempersembahkan nyanyian lagu bahasa Perancis berkumpulan. Pesta memaparkan pelbagai hasil kerja seni tempatan, poster filem-filem Perancis serta pakaian-pakaian Brunei. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tabung Ikhlas, Unit Pendidikan Khas dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA menerima sumbangan hasil dari kutipan Larian Terima Kasih Cikgu. Larian diadakan Ahad lalu di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Lebih 5,000 orang mengikuti larian tersebut yang juga bersempena sambutan Hari Guru ke-26 tahun. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Juga menyertainya Pengiran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Pendidikan. Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Larian dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu fun run bagi kategori lelaki 4 km dan fun run perempuan 3.5 km. Pada acara ini, Yang Berhormat Menteri Pendidikan menyerahkan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada Tabung Ikhlas Unit Pendidikan Khas yang diterima oleh Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, Ketua Unit Pendidikan Khas, sementara sumbangan berjumlah RM12,310 disumbangkan kepada Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA yang diterima oleh Dayang Tisara Nawarah binti Abdullah Chen, Bendahari YASKA. Larian Terima Kasih Cikgu dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Juga dimuatkan untuk sorotan berita minggu ini, 51 orang pelajar menerima anugerah pelajar cemerlang Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Lakaran seni lukisan karya para artis negara dan China dapat menggambarkan hubungan erat antara kedua-dua buah negara. Para pelajar memainkan peranan penting dalam mendokong dan menjayakan impian serta matlamat negara. Pelajar digesa agar sentiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai Melayu Islam Beraja sebagai jati diri bangsa untuk menangkis pelbagai anasir-anasir negatif maupun cabaran sosial yang boleh menggugat ketenteraman bangsa dan negara. Seruan dibuat oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
pada majlis penyampaian anugerah pelajar cemerlang Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi tahun 7 hingga tahun 10. Datuk Paduka Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud juga menekankan keperluan untuk terus membina dan menanamkan kepribadian para pelajar selaras dengan kualiti yang telah ditekankan dalam sistem pendidikan negara abad 21 SPN 21. Datuk Paduka Haji Muhammad Roslan seterusnya mengetengahkan peranan ibu bapa dan penjaga, guru-guru dan sekolah dalam mencapai kecemerlangan pelajar. Pada majlis ini, 51 orang pelajar menerima anugerah atas pencapaian cemerlang mereka dalam akademik, pembaca terbaik dan kedatangan sekolah. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berkait rapat dengan iklim dan persekitaran sekeliling. Persekitaran sekolah yang bersih dan ceria bukan saja memberi keselesaan, tetapi ia juga menggambarkan kecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. Komponen tersebut antara yang diterapkan oleh beberapa buah sekolah rendah dan menengah yang menerima anugerah emas dan perak dalam peraduan kebersihan dan keceriaan sekolah 2016 anjuran Kementerian Pendidikan. Program atau pertandingan kebersihan keceriaan. Lakaran seni lukisan karya para artis negara dan China dapat menggambarkan hubungan erat antara dua buah negara. Lakaran tersebut dipaparkan dalam pameran lukisan bersama bersempena ulang tahun ke-25 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang diadakan di Muzium Maritim Brunei, Kota Batu. Rasmian pameran disempurnakan bersama Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Puan Yang Terutama Yang Jian Duta Besar Republik Rakyat China ke negara ini. Puan Yang Terutama Yang Jian dalam ucapannya menyatakan kerjasama kedutaan negaranya dan Jabatan Muzium-Muzium merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan kerjasama dua hala. Sebanyak 39 hasil karya daripada 13 orang pelukis tempatan dan Cina dipamerkan sehingga 20 hari bulan depan. Keunikan pameran ini adalah kerana karya-karya yang dihasilkan dilukis oleh para artis tempatan semasa berada di China. Sementara para pelukis Cina didatangkan ke negara ini untuk melukis suasana yang menggambarkan Brunei Darussalam. Mula-mula kalau kami melihat seolah-olah itu adalah cuma kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memberikan peluang kepada dua buah negara untuk saling mempelajari pelbagai bidang, terutama dalam bidang langkah pengawalan sempadan, menangani kebakaran, pengurusan mencari dan menyelamat dan isu-isu lain. Perkara ini dinyatakan oleh Awang Haji Idris bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri semasa majlis pembukaan program pertukaran tahunan latihan bersama Brunei Darussalam dan Singapura kali kedua Selasa lalu. Awang Haji Idris seterusnya berkata, peluang tersebut adalah bagi pembelajaran jangka panjang dan mengongsikan pengetahuan untuk kebaikan kedua-dua negara bagi kemakmuran dan keselamatan semua masyarakat. Program pertukaran sebelum ini diadakan di Singapura pada 14 hingga 18 November lalu. 17 peserta terpilih, 9 daripadanya dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Singapura dan 8 lagi peserta dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam. Program diisikan dengan beberapa siri lawatan. Para pelajar akan memainkan peranan penting dalam mendukung dan menjayakan impian serta matlamat negara untuk menjadi generasi wawasan 2035 yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya dalam segenap bidang duniawi dan ukhrawi. Wawasan 2035 menurut Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama setentunya amat mencabar bagi rakyat, lebih-lebih lagi golongan pelajar. Awang Haji Harun bin Haji Junaid berucap semasa majlis Haflut Takharuj atau Convocation pelajar-pelajar tahun 6
Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Majlis berlangsung di Amphitheatre Jerudong Park and Country Club Jerudong. Di majlis ini, 375 orang pelajar tahun 6 menerima sijil masing-masing. Majlis Haflul Takharuj ini diadakan bagi melahirkan rasa kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kejayaan yang telah dicapai oleh pelajar-pelajar dalam peperiksaan tahun 6. Selain itu, ia juga menjadi pembakar semangat dan galakan kepada para pelajar lain untuk terus berusaha meraih kejayaan dan kecemerlangan dalam pembelajaran pada masa akan datang. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah terbaik dan cemerlang Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan kepada 134 pelajar. Sorotan minggu ini juga antaranya mengongsikan mengenai hubungan persahabatan dan kerjasama yang sudah wujud sejak sekian lama antara negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman akan diperkukuhkan lagi dengan penganjuran pameran mengenai Oman. Menumpukan perhatian tentang apa yang diajarkan oleh guru dan sering mengulang kaji pelajaran antara amalan dan rahsia kejayaan cemerlang pelajar menghadapi peperiksaan. Teruskan bersama Sorotan Berita untuk mengikuti laporannya. Hubungan persahabatan dan kerjasama yang sudah wujud sejak sekian lama antara negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman akan diperkukuhkan lagi dengan penganjuran pameran mengenai Oman yang akan diadakan selama 3 hari pada 29 hari bulan ini di Jerudong. Pameran tersebut yang dikenali sebagai Tolerance, Understanding, Coexistence, Oman Message of Islam dianjurkan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pembiayaan dan Hal Ehwal Ugama Kesultanan Oman. Penganjuran pameran tersebut dijelaskan semasa sidang media yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hasil bin Rashid bin Hasil Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini. Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama berkata, pameran tersebut merupakan peluang keemasan bagi kedua-dua buah negara untuk mengukuhkan lagi memorandum kesefahaman yang telah lama terjalin. Pameran tersebut akan diadakan di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong. Menumpukan perhatian tentang apa yang diajarkan oleh guru dan sering mengulang kaji pelajaran mampu memberi keyakinan tinggi kepada pelajar dalam menghadapi peperiksaan. Amalan pembelajaran tersebut antara rahsia kejayaan cemerlang beberapa orang pelajar Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang menerima sijil dan hadiah bagi pelajar tahun 1 hingga 5. Seramai 110 orang pelajar menerima hadiah dan sijil yang disampaikan oleh Awang Haji Puasa bin Haji Jumat, penolong pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Selain memberikan motivasi kepada semua pelajar agar tekun belajar, berdisiplin dan berkeyakinan tinggi, majlis juga sebagai penggalak dan motivasi kepada para pelajar untuk sentiasa berusaha, berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif ke arah kejayaan. Penghargaan yang diberikan juga berperanan sebagai titik tolak bagi pelajar berkenaan untuk terus menggilap dan mengembangkan kepintaran mereka ke tahap yang lebih cemerlang. Reintroducing the culture to you yang menjurus kepada usaha memperkenalkan kebudayaan Melayu Brunei kepada bangsa lain merupakan tema yang dipilih oleh bekas para peserta program Kapal Belia Asia Tenggara Siap ke-41 bagi program Pergerakan Kebudayaan Belia ke Sekolah Menengah Chonghua di Ibu Negara Rabu lalu. Tema tersebut menggambarkan sokongan belia ke arah mempromosikan budaya Melayu Brunei. Aktiviti pergerakan kebudayaan belia melibatkan 145 orang pelajar Sekolah Menengah Chonghua. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti tunjuk ajar tarian asli Brunei adok-adok, cara menapih sinjang, menambat dastar dan mini pameran. Program yang dikendalikan dapat mendedahkan para pelajar mengenai keunikan budaya dan adat resam di negara ini.
SMS Brunei prihatin bagi dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim kembali lagi. Orang ramai boleh menyalurkan sumbangan melalui kemudahan perkhidmatan SMS Brunei prihatin bagi pengguna DST dan progresif seluler sendirian berhad. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Majlis diteruskan dengan penyampaian promo SMS Brunei prihatin dalam bentuk cekera padat daripada pihak syarikat Magic Media yang mengajar penerbitan promo SMS. Promo tersebut akan disiarkan di radio televisyen Brunei dan di beberapa buah pawagam di negara ini selama lebih 2 bulan. Sumbangan bolehlah dibuat dengan menaip dana tanpa jarak diikuti dengan jumlah sumbangan RM1, RM5, RM10, RM15 atau RM20 dan hantar ke 38111 bagi pengguna DST atau Progressive Cellular. Pada majlis ini, syarikat DST menyerahkan poster SMS Brunei prihatin. Di majlis ini juga, sebanyak 3,848 keping kupon bagi pembelian peralatan dan keperluan persekolahan bagi tahun 2017 diserahkan kepada pegawai-pegawai daerah dan wakil dari daerah Belait. Setiap seorang anak yatim yang berdaftar di bawah Sekretariat Dana menerima sumbangan berbentuk kupon yang bernilai RM70. Kupon-kupon tersebut seterusnya akan diserahkan kepada anak-anak yatim melalui ketua-ketua kampung di seluruh negara. Di majlis tersebut, 2 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini turut menerima sumbangan keuangan daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berjumlah RM8,700. Sumbangan disampaikan oleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Acara kebudayaan The Rhythm of Korea atau Irama Korea mengukuhkan lagi hubungan dan persefahaman antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea, terutama dalam bidang kebudayaan. Anjuran bersama Kedutaan Republik Korea di negara ini dan Foundation Korea di Republik Korea, acara kebudayaan tersebut berlangsung Khamis lalu. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan persembahan tarian. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah, Menteri Pembangunan. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Menteri Kesihatan. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat kali ke-17 ASEAN Telsom diteruskan Khamis lalu dengan mesyuarat-mesyuarat antara ASEAN Telsom dan rakan-rakan dialog. Mesyuarat dipengerusikan Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad, Setiausaha Usaha Tetap Kementerian Perhubungan. ASEAN Telsom telah diberikan taklimat mengenai aktiviti-aktiviti ICT yang diungkayahkan bersama pada tahun ini antara ASEAN dan Republik Korea, yang antara lain termasuk penambahan perkhidmatan dan teknologi yang baharu, peningkatan kapasiti dan perkongsian maklumat, pengukuhan infrastruktur ICT, serta kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa mengenai perkembangan jalur lebar APIS, memperkasa keupayaan wanita melalui ICT dan kemajuan aplikasi-aplikasi mobile. Kedua-dua belah pihak juga bertukar-tukar pandangan mengenai kerjasama dalam bidang-bidang yang boleh diterokai bersama antara ASEAN dan Republik Korea. ASEAN Telsom berterima kasih kepada Republik Korea atas beberapa cadangan mengenai kerjasama yang baru dan mengulangi sokongan terhadap projek-projek dan kerjasama yang sedang dilaksanakan. ASEAN Telsom juga mengadakan pertemuan dengan delegasi Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Semasa pertemuan tersebut, beberapa perkara termasuk pembangunan rangka kerja strategi ASEAN mengenai perlindungan kanak-kanak atas talian
serta Forum ITU ASEAN mengenai perlindungan kanak-kanak atas talian dibincangkan. Di akhir mesyuarat, para perwakilan menghadapkan laporan yang akan dikemukakan pada mesyuarat ke-16 Jemaah Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat ASEAN yang diadakan Jumaat lalu di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Tiga orang pegawai tentera udara Diraja Brunei TUDB menerima lencana juruterbang setelah menamatkan latihan penerbangan masing-masing baru-baru ini. Majlis penyampaian lencana juruterbang diadakan di Markas Tentera Udara Diraja Brunei, Rimba. Penyampaian lencana disempurnakan oleh Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah, Pemerintah Tentera Udara Diraja Brunei. Para penerima terdiri daripada Lieutenant Amir Daud bin Syarul Zaman, Lieutenant Narasiah binti Hussein dan Lieutenant Muhammad Nazmi bin Datuk Paduka Haji Muhammad Shah Minan. Setakat ini 7 pegawai menjadi juruterbang berkalayakan. Dengan bahan-bahan itu tadi, sorotan berita berakhir di sini. Sehingga bertemu lagi minggu depan dengan bahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.